Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua? Ustazah harap kamu semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey, kali ini bertemu lagi dengan Ustazah untuk Pendidikan Islam tahun 2, bahagian adab. Dan tajuk kita pada kali ini ialah Indahnya Persahabatan, bahagian 2. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah merumuskan kepentingan mengamalkan adab-adab bersahabat mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita belajar sama-sama. Baiklah, adik-adik semua, mari kita imbau semula apa yang telah kita belajar sebelum ini tentang indahnya bersahabat. Okay, yang pertama, kita dah belajar tentang pengertian sahabat. Apakah itu pengertian sahabat? Ingat lagi tak? Okay, pengertian sahabat ialah orang yang dikenal rapat dan disukai, dan dia sentiasa bersama kita apabila kita dalam kesusahan maupun kesenangan. Okay, yang kedua, kita dah belajar tentang dalil naqli, iaitu hadis daripada Rasulullah yang menyatakan bahawa tidak beriman seseorang itu, tidak sempurna, tidak sempurna iman seseorang itu melainkan sehinggalah dia mengasihi sahabatnya seperti dia kasihkan pada dirinya sendiri. Dan yang ketiga pula ialah adab-adab dalam bersahabat. Ingat lagi tak, adab-adab bersahabat tu apa? Ada 8 kan yang Ustazah ajar. Yang pertama ialah saling bantu-membantu. Yang kedua pula saling nasihat menasihati. Seterusnya memanggil sahabat dengan nama yang baik. Yang keempat ialah mendoakan sahabat. Kalau sahabat kita susah, kita doakan sahabat kita. Yang kelima, apabila sakit, kita menziarahi sahabat. Yang keenam, tidak bergaduh. Dengan sahabat takkan nak bergaduh kan? Yang ketujuh, tidak mengaibkan sahabat. Dan akhir sekali ialah tidak mengejek sahabat. Ada 8 semua adab bersahabat yang kita dah belajar. Jadi pada kali ini Ustazah nak cerita lagi, apakah kepentingan kita mengamalkan adab-adab bersahabat tadi. Sekarang Ustazah akan menceritakan kepada kamu tentang apakah kepentingan kita mengamalkan adab-adab bersahabat. Yang pertama, ia memupuk perasaan kasih sayang antara satu sama lain. Dan yang kedua, menyemai sifat berkongsi kurniaan Allah. Sebagai contoh, katakan sahabat kamu terlupa membawa bekal. Contohnya di sekolah, lupa bawa bekal. Lepas tu kamu ada bekal dan kamu berkongsi makanan dengan sahabat kamu. Jadi secara tidak langsung ia dapat menyemai sifat berkongsi rezeki daripada Allah. Kan baik macam tu kan? Kita kongsi sama-sama. Yang kedua, prihatin. Ia dapat memupuk perasaan prihatin dalam diri kita. Macam mana cara dia? Dengan prihatin ni, bila kita bersahabat, kita ikut adab-adab bersahabat, ia secara tak langsung akan menimbulkan kemesraan antara kamu dengan kawan kamu. Kan dalam bersahabat tak boleh gaduh kan? Jadi pastinya akan menimbulkan rasa kemesraan antara satu sama lain. Yang kedua, secara tak langsung juga perasaan prihatin ni
dia akan mengambil berat tentang sahabat. Contohnya kalau macam kawan kamu tak hadir sekolah, kamu mesti risau, kenapa dia tak hadir? Itu tandanya kamu prihatinlah dengan sahabat kamu. Okey, dan akhir sekali, melalui prihatin ini jugalah ia dapat mengeratkan persaudaraan. Bila dah tak bergaduh, sentiasa bersama, jadi secara tak langsung ia boleh mengeratkan tali persaudaraan. Baiklah, kepentingan yang ketiga, kita akan peroleh kebahagiaan. Macam mana tu? Dengan bersahabat boleh dapat bahagia? Mari kita tengok. Bila kita bersahabat, kita ada ramai kawan. Bila kita susah, kawan akan bantu kita, kan? Jadi ini akan mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni. Kata orang, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Masing-masing bekerja sama, bantu membantu. Kan rasa bahagia hati tu, kan? Yang kedua, dapat merasai kemanisan iman dan persahabatan. Apabila kita semua dalam keadaan bahagia, semua saling bantu-membantu, bekerja sama, tak ada perasaan nak bergaduh ke, nak kecil hati ke, buruk sangka dengan orang ke. Jadi secara tak langsung kita akan rasa nikmatnya apabila bersahabat. Bila kita susah, ada kawan tolong. Bila kawan susah, kita pula tolong. Jadi masing-masing saling bantu membantu. Dan kepentingan yang terakhir ialah mendapat pahala. Allah memberi perlindungan kepada orang yang bersahabat baik pada hari kiamat nanti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ada 7 golongan yang Allah akan lindungi pada hari kiamat kelak. Jadi salah satu daripada golongan tu ialah orang yang bersahabat. Bukan bersahabat kerana duniawi, tapi bersahabat kerana Allah. Dan seterusnya kita akan memperoleh pahala, dan ini meninggikan darjat kerana Allah dah pilih dah orang yang bersahabat kerana Allah akan diberi perlindungan pada hari kiamat nanti. Dia tak sama dengan golongan lain, kan? Tengok betapa tingginya darjat Allah angkat untuk orang yang bersahabat kerana Allah. Baiklah, kita ulang semula keempat-empat kepentingan yang kita telah belajar apabila kita mengamalkan adab-adab bersahabat. Okey. Yang pertama ialah penyayang. Melalui bersahabat akan menimbulkan rasa kasih sayang dan kemesraan antara satu sama lain. Yang kedua, prihatin. Dengan bersahabat juga akan menimbulkan perasaan kita nak ambil berat terhadap kawan kita, dan kawan kita pun akan ambil berat juga dengan diri kita. Kalau kita susah, dia tolong. Kalau dia susah, kita tolong. Secara tak langsung dia akan memupuk perasaan saling bantu-membantu. Yang ketiga, memperoleh kebahagiaan. Apabila kita bersahabat dengan semua orang, maka akan ada tak pergaduhan? Tak akan ada pergaduhan. Jadi kita akan hidup dengan aman damai dan harmoni. Tiada persengketaan. Okey. Dan akhir sekali, mendapat pahala apabila kita bersahabat kerana Allah, maka Allah akan berikan ganjaran pahala kepada kita. Jadi Ustazah nak adik-adik semua, kalau boleh jaga adab-adab dalam bersahabat. Kita nak bersahabat, mesti bersahabat kerana Allah. Dan ingatlah ke-8 adab dalam persahabatan yang telah Ustazah terangkan kepada kamu semua. Ingat, jangan hilang sahabat, kerana
Sahabat itulah yang akan membantu kita masa kita susah dan masa kita senang. Ingat ya adik-adik, jaga kawan-kawan semua, jangan gaduh-gaduh. Saya harap kamu semua faham dengan kepentingan mengamalkan adab-adab bersahabat. Kita hendaklah bersahabat kerana Allah, dan yang pastinya mestilah kita mengamalkan adab-adab bersahabat mengikut sunnah Rasulullah sebagaimana yang telah Ustazah ajar dalam pelajaran indahnya persahabatan. Okey, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada kali ini, jangan kamu lupa jom like dan subscribe channel Ustazah. Okey, wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.